Dia boleh mendabik dada bahawa reserve kerajaan negeri Selangor besar. Saya telah jawab berulang kali. Apa makna reserve kerajaan negeri itu besar kalau rakyat tidak mendapat manfaat daripada kerajaan? Bukan tugas kerajaan untuk menyimpan wang yang banyak semata-mata untuk mendapat kadar faedah yang tinggi daripada bank. Tetapi simpanan yang besar itu harus diberikan semula kepada rakyat melalui pembangunan yang lestari dan berkualiti supaya mereka dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang sejahtera untuk keluarga dan masa depan mereka. Saya juga ada reserve yang besar ketika itu. Ketika saya mengambil alih daripada Tan Sri Khalid Ibrahim, reserve kerajaan negeri 3.2 bilion ringgit. Setahun kemudian meningkat kepada 3.6 bilion ringgit. Sebelum saya meninggalkan negeri Selangor, saya menyerahkan kepada Amiruddin dalam keadaan jumlah reserve 4 bilion ringgit. Hari ini beliau mendabik dada, aku punya reserve besar, tetapi kamu tidak belanja. Saya beri air percuma. Semua dapat. Betul? Termasuk Sungai Tua, Gombak Setia, Kuala Langat, Banting. Seluruh negeri Selangor. Saya terpaksa belanja 184 juta ringgit. Setahun semata-mata untuk memberikan bekalan air percuma. Saya juga telah memberikan skim peduli sihat. Bertahun-tahun. Baru ini Menteri Kesihatan di peringkat persekutuan Dr. Zaleha ingin memperkenalkan skim rawatan madani kononnya. Kami telah lakukan 6-7 tahun yang lalu. Lama dah. Boleh tanya orang Sungai Tua. Mereka boleh pergi buat rawatan primary care di mana-mana 1,000 klinik di negeri Selangor. Termasuk klinik swasta. Saya terpaksa belanja 125 juta ringgit untuk memastikan rakyat Selangor mendapat kesihatan yang baik, perlindungan primary care sebelum mereka dijangkiti penyakit yang lebih berbahaya. Dr. Zaleha bulan lepas umumkan 120 juta sahaja untuk satu Malaysia. Saya belanja 125 juta untuk satu negeri Selangor Darul Ehsan. Di mana skim peduli sihat pada hari ini? Tuan-tuan mahu atau tidak? InsyaAllah. Hari ini kita menang. Jangan bandingkan saya dengan puak-puak itu. Saya bukan janji kosong. Saya telah buat. Tetapi mereka mau padamkan usaha saya. Maka saya berikrar di Sungai Tua, tempat bekas Menteri Besar. Sekiranya Perikatan Nasional diberikan tanggungjawab dan mandat, insya-Allah hari ini kita menang, esok kita berikan skim peduli sihat yang lebih baik kepada rakyat negeri Selangor. Ada lagi KIS. Makcik ingat KIS, makcik? Bukan pakcik KIS makcik. Itu lain. KIS ini Kasih Ibu Smart Selangor. YB Hafiz. Sebab wanita khususnya di Selangor ini dia cekap urus keuangan. Dia tahu bagaimana nak urus keuangan di rumah mereka. Mereka yang pergi pasar. Mereka yang pergi supermarket. Mereka yang membantu keluarga. Mereka tahu harga barang murah atau mahal. Bagaimana mungkin mereka dapat menguruskan keuangan kalau mereka sendiri tidak dapat
bantuan keuangan kalau suami mereka tidak bekerja. Maka saya dan Datuk Dr. Ahmad Yunus PAS. Jangan takut dengan PAS. Patutnya takut dengan K-pop. Macam Zahid Hamidi. Ustaz, jangan buat mata macam tu, Ustaz. Kalau Ustaz buat macam tu, saya lari, Ustaz. Macam K-pop. Maka kita ketika itu beri RM200 seorang. Sebulan. Setiap wanita di Selangor dapat RM2,400 setahun. Supaya mereka boleh pergi mana-mana kedai runcit, supermarket. Belilah apa barangan mereka. Gula, tepung, beras, ikan, ayam, baju anak sekolah. Dalam syarat yang saya letakkan, tidak boleh guna kad ini untuk beli rokok untuk suami. Itu saya tidak benarkan. Yang lain boleh. Tak payah bayar. Bagi saja kad KIS. Kerajaan negeri Selangor bayar pada ketika itu. Di mana program itu sekarang? Ada atau tidak? Maka sekiranya hari ini kita menang, kita akan teruskan dan lebarkan dan tingkatkan program Kasih Ibu Smart Selangor. Setuju? Banyak lagi tuan-tuan. Di Selangor ni cukai pintu tak payah bayar. Kalau rumah kos rendah, rumah kampung, kampung tradisi, kampung bagan, tak payah bayar cukai pintu. Bagi nama, saya nak jumpa lepas. Saya belanja hampir 74 juta. Semata-mata untuk pastikan orang-orang kampung, orang-orang rumah kos rendah, tak payah bayar cukai pintu. Saya kecualikan lesen fee perniagaan. Ramai peniaga tepi jalan, berniaga nasi lemak, roti canai, yang dikejar dan diburu oleh PBT, yang perlu bayar fee lesen perniagaan. Sampai saja giliran saya hapuskan semua fee lesen perniagaan di negeri Selangor. Nak lagi? Insya Allah, hari ini kita menang. Saya ulang. Jangan terikut-ikut macam orang tu. Saya dah umum di Tanjung Karang minggu lepas. Bila saya turun, saya dengar rintihan rakyat Tanjung Karang, Permatang, Sabak Pernam, Sungai Besar, Ulu Selangor, Tanjung Karang. Dia kata, Azmin, tolonglah kami di sini. Pergi sekejap je nak beli nasi lemak, dah kena bayar parking. Lambat bayar, dah kena saman oleh PBT. Saya umum, hari ini kita menang. Insya Allah, esok saya hapuskan semua, apa dipanggil itu? Parking fees di seluruh Selangor Utara. Kita boleh buat. Sebab zaman saya ada 4 bilion. Saya tak tahu nak buat apa-apa. Bagi, turun lagi rezeki. Bagi, turun lagi rezeki. Yang ini dia simpan, dia tak bagi pada rakyat. Bolehlah kamu mendabik dada. Reserve kamu besar. Saya cabar kamu. Dia tak ada hala tuju. Sebab itu kita nak pilih pemimpin-pemimpin seperti di depan kita. Insya Allah, kalau dua tokoh muda ini diberikan mandat dan menang di Sungai Tua dan Gombak Setia,
mereka akan diangkat untuk memimpin kerajaan negeri Selangor, insya-Allah. Mereka ada wawasan, mereka ada hala tuju, mereka ada prinsip, mereka tidak berbohong. Hari ini tuan-tuan, banyak wartawan tanya saya, sama ada luar negara, dalam negara. Baru-baru ni Channel News Asia daripada Singapura bertanya saya, dia kata, Azmin, what are the push factors? Maknanya apakah faktor yang boleh menjana kemenangan kita di dalam PRN kali ini? Sebab dia kata sudah 3 penggal Pakatan Harapan memerintah. Sukar untuk kita. Saya beritahu, itu kata kamu. Tetapi rakyat negeri Selangor sudah muak. Isunya 2. Pertama, trust deficit. Rakyat sudah hilang kepercayaan kepada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri pada hari ini. Betul? Sudah hilang kepercayaan. Saudara, saya telah berulang kali menyatakan dalam kepimpinan negara, dalam krisis, kita perlu pemimpin yang boleh kita percayai. Kalau pemimpin itu tidak jujur, tidak amanah, pembohong, belum buka mulut kita tahu dia pembohong. Yang ini kita sebut compulsive liar, serial liar. Dalam DNA ini memang pembohong. Kakistokrasi. Hebat orang Sungai Tua. Dulu kita dengar kleptokrasi. Yang K-pop tu. Sekarang kakistokrasi. Kakistokrasi ini maknanya community yang dipimpin oleh orang-orang yang bodoh dan bahalul. Ya, itu bahasa mudah lah. Bahasa koyak. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak ada hala tuju. Hari ini baru nak lancarkan dasar ekonomi madani. Dah 8 bulan. Maka kita pun tunggulah. Ini mesti hebat ni. Tengok-tengok dapat RM100. Takkanlah nak bagi RM100 kau nak fikir 8 bulan. Kami ni, saya dengan Datuk Dr. Ahmad Yunus, masa kami berada di Selangor, kami beri allowance khas kepada penjawat awam di negeri Selangor. Bukan RM100, bukan RM300. 3 bulan gaji kepada semua pegawai kerajaan. Ada pegawai kerajaan dalam dewan ini? Kalau ada, saya nak umumkan. Hari ini Perikatan Nasional menang. Kita akan pastikan allowance khas bukan RM100, bukan RM300. Sekurang-kurangnya 3 bulan gaji seperti yang telah kita laksanakan. Kita telah buat. Bukan saya nak bohong, saya telah buat. Dah merasa dah. Dah rasa? Tengok calon pun dah merasa. Alhamdulillah. Ini dah 8 bulan. Sebab itu saudara, bila Rafizi cabar saya, mari kita debat. Engkau siapa? Bukan saya tak mau berdebat. Saya nak jawab. Mudah saja. Saya boleh menyambut saranan beliau untuk berdebat. Tak ada masalah. Tetapi saudara tengok kenyataannya. Apa dia kata? Azmin mendakwa beliau telah berjaya ketika menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri MITI. Kalau benar dia berjaya, debat dengan saya.
Engkau tak ada rekod. Kalau saya pergi debat, dalam keadaan dia belum ada formula, belum ada penyelesaian, engkau nak debat dengan aku buat apa? Sebab itu, wahai Rafizi, saya bersedia berdebat dengan saudara. Dengan syarat, buktikan dulu kamu berjaya dalam pelaksanaan dan pemulihan ekonomi negara. Pertama, turunkan harga minyak terlebih dahulu. Betul? Bukan saya janji, kamu yang janji. Hari ini saya jadi Perdana Menteri. Esok minyak turun. Dah turun belum? Kalau belum turun, turunkan dulu baru jumpa aku. Sebab saya dah ada rekod yang saya sebut tadi. Allowance 3 bulan, air percuma, KIS, Smart Peduli Sehat. Kemudian masa di Selangor, reserve banyak. Saya tak tahu nak buat apa. Duit banyak. Bukan nak buat maligai. Bukan duit saya. Saya buat loji rawatan air. 2. Loji rawatan air Labuhan Dagang dan loji rawatan air Semenyih 2. Kos untuk menyiapkan 2 loji ini 800 juta ringgit. 1 sen pun saya tak dapat daripada kerajaan persekutuan. Saya guna duit kerajaan negeri. 800 juta, reserve masih 4 bilion. Allah turunkan rezeki melimpah ruah. Tujuannya apa? Bila ada loji rawatan air yang besar ini, yang sudah pun beroperasi, kita dapat keluarkan 400 juta liter air terawat sehari supaya tidak ada terputus dan gangguan air bersih kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Kemudian makcik, saya tukar paip-paip air. Banyak taman-taman perumahan. Di Selangor ini sudah 40 tahun, 50 tahun, paip pecah. Saya belanja 400 juta ringgit. Maknanya 800 juta campur 400 juta sudah 1.2 bilion. Saya belanja bukan duit persekutuan, tapi reserve saya besar lagi. Projek yang terakhir, fasa pertama sampai Taman Melawati. Sepatutnya lepas itu disambung fasa kedua termasuk di Gombak dan Gombak Setia. Tetapi Amiruddin batalkan projek penggantian paip. Sebab itu berapa banyak paip pecah di Gombak ini. Betul? Sebab dia tak tukar. Dia nak simpan duit. Nak tunjuk aku hebat. Hebat apa? Tu marahlah tu.